Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita masih lagi di dalam perbincangan kita dalam bab masalah Kitabu Zammil Ghadabi wal Hiqdi wal Hasad. Jadi di antara perbincangan kita yang lepas, faslun fi sababi kathratil hasad. Jadi di antara punca sebabnya berlaku banyak hasad dengki ini sebab apa? Sebab punca daripada hubbud dunia. Inilah di antara punca besarnya. Kerana itu apabila kita berbincang tentang masalah berlakunya khilaf ataupun ikhtilaf, para ulama telah menggariskan ikhtilaf itu berlaku dua sebab. Sebab yang pertama, sebab ilmiah. Sebab ilmiah tak ada jadi masalah, masing-masing ada hujah, boleh mengemukakan hujah. Hatu burhanakum, jadi masing-masing ada dalil. Yang jadi masalah besar hari ini iaitulah ikhtilaf bukan kerana hujah, tapi kerana nafsu. Maka di sinilah dalam kitab kita ini telah menyebut di antara punca yang besar, wa mansya'u jami'u zalika hubbud dunya. Berlakunya perbalahan ini puncanya kerana cinta dunia, masing-masing nak jaga kedudukan, masing-masing nak jaga diri, masing-masing nak mencari pengaruh dan sebagainya. Maka berlakulah perkara yang berlaku ini. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Sama kita dalam perbincangan ini iaitulah faslun fi zammid dunya. Babun fi zammid dunya. Bab pada menyatakan dunia yang tercela. Jadi kalau kita nak cela seluruh dunia ni tak boleh juga, sebab kita duduk atas dunia. Cuma dunia yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla itu iaitulah dunia yang melalaikan. Di dalam Al-Quranul Karim terlalu banyak ayat yang menceritakan berkenaan dengan keaiban dunia dan anjuran berzuhud terhadapnya serta contoh-contoh perbandingan mengenainya. Jadi dalam bab zuhud kita dah bincang dulu. Jadi sekarang ni kita nak bincang tentang dunia dan isi kandungannya. Antaranya firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati ila akhiril ayah. Jadi ayat tu panjang, dia pakai bawa terjemahan selalu. Artinya dihiaskan, dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Hak ni Allah Ta'ala pasang dah dalam jiwa manusia suka benda yang diingini oleh nafsu. Siapa? Iaitulah perempuan-perempuan. Mana orang laki-laki suka dia kepada wanita. Dan al-banin ad-dunya al-nisa' wal banin, anak-anak. Jadi kita suka kepada anak cucu. Suka tak suka boleh cucu? Suka tak? Siapa hatuk pun tak boleh pergi ngaji. Jaga cucu. Harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Kita nak cari lagi. Aset kita berapa banyak ada. Yang ada hari ni pun kalau kita kira pagi sampai malam tak habis dah nak kira. Tapi ambil lagi. Dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Dulu orang duduk bincang bak kuda, sekarang ni orang bincang bak kereta, motosikal besar. Itu masuk juga tu. Jadi bak kereta saya rasa tak kuat lagi. Motosikal tu. Dia nak buat apa, beli 1000 motosikal kena hujan basah. Tapi tak apa, ini hubus syahwat. Termasuk dalam lagi syahwat. Dan binatang-binatang ternak. Jadi haiwan-haiwan ternakan kita. Kita ni peliharalah kambing, lembu, unta kan. Serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Jadi tak salah. Allah kata ini syahwat. Maknanya syahwat bukan semuanya salah. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitulah syurga. Cuma Tuhan nak buat bandingan. Mu nak kejar hak ni saja ataupun kamu nak ambil yang aku sediakan ini. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahukah supaya aku khabarkan kepada kamu akan yang lebih baik daripada semuanya itu? Jadi Allah Ta'ala sebut senarai dulu. Kalau kita tengok senarai ini, lengkap dah tu.
dengan keluarga, kan? Kemudian mari kenderaan, mari hayawan, mari kebun. Maknanya bandingan Allah Taala buat di sini cukup kategori. Cukup dia punya kategori. Maka Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, nak ke tidak aku khabarkan kepada kamu yang lebih baik daripada itu. Daripada beberapa perkara tadi, ini lebih baik. Iaitu bagi orang yang bertakwa disediakan di sisi Allah beberapa syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Disediakan juga pasangan-pasangan isteri-isteri yang suci bersih, serta beroleh pula keredaan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi yang paling tinggi sekali darjat iaitulah redha Rabbul Alamin. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan hamba-hambanya. Allah Ta'ala penutup ayat ini, Allah Ta'ala beritahu kepada kita, mengambillah apa yang kamu nak, tapi kamu ingat, kamu akan kembali kepada Allah dan Allah tengok apa yang kamu buat. Maknanya, ayat ini motivasi yang besar kepada kita ketika berbincang tentang kedudukan dunia. Surah Al-Imran ayat 14 dan 15. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang terpedaya. Surah Al-Imran 185. Dan ayat seterusnya, Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lepas turun, pergi mengalir kosok kering gitu saja. Surah Yunus 24. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah permainan dan hiburan yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang. Jadi tengok, Allah sebut dia awal tadi berapa kategori? 6. Kemudian turun lagi kepada 2 saja. Maknanya dia zip lagi kecil, akhir sekali dunia saja dia bawa. Surah wa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbikal lil muttaqin. Dan ingatlah segala yang disebut itu tidak lain hanyalah merupakan kesenangan hidup di dunia, dan sebaliknya kesenangan hari akhirat di sisi Tuhan, di sisi hukum Tuhanmu adalah dikhususkan bagi orang yang bertakwa. Az-Zukhruf ayat 35. Ayat yang seterusnya, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya zalika mablaghuhum minal ilm. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tidak mau melainkan kehidupan dunia semata-mata. Maknanya Allah nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tumpukanlah kepada kerja dakwah dia, tak sedut dia kepada orang-orang yang dah tak dengar kata. Kepentingan dunia itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Mana orang yang mengejar dunia itu sajalah yang ada. Jadi dalam mukaddimah kita ni, Tuan Syekh telah bawa beberapa ayat yang menyebut tentang kedudukan dunia supaya kita sedar apakah matlamat dan tujuan kita, Allah Ta'ala beri kepada kita benda ni. Kita berpindah pula kepada hadis. Manakala dalam hadis pula terdapat dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Muslim daripada Al-Mustawrid. Mustawrid bin Shaddad katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kita bersabda apa? Ad-dunya. Oh, dia kalau panjang dia tak letak mat. Mad dunya fil akhirah illa kamathali ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarja. Perumpamaan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat adalah seperti seseorang dari kamu mencelup jarinya ke dalam laut. Jadi kita ambil jari, celup dalam laut. Maka lihatlah apakah yang dia dapati darinya. Kita bolehlah air kan. Tapi ada kurang air laut tak kurang. Maksudnya dunia itu je nak banding dengan akhirat. Tak rasa apa-apa.
Jadi hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Jadi kalau kita dah tahu dunia ni penjara bagi kita, syurga bagi orang kafir, kita rasa nak cemburu lagi dengan orang kafir. Tengok rumah dia besar, kereta dia besar, tak pelik lah, sebab memang syurga dia. Kalau dia tak dapat syurga atas dunia ni, rugi besar dia. Ada satu cerita, ahli sejarah cerita, waktu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, dia ni ketua hakim. Kalau zaman kita hari ni orang panggil Yang Amat Arif. Di Mesir pada waktu itu. Ketua hakim ni Yang Amat Arif. Amat Arif lah. Yang Arif saja. Yang Amat tu siapa? Ketua hakim. Dia ketua hakim. Dia panggil Qadil Qudah. Ketua hakim. Jadi waktu dia berjalan, kereta kuda dia ada driver tarik, kan, bawa, nampak hebat lah dengan pakaian cantik. Tiba-tiba ada seorang Yahudi tahan dia tengah jalan, suruh berhenti. Dia kata dia tak faham dengan hadis ni. Dia kata dunia ni syurga bagi orang kafir, syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Tapi aku susah, kau senang, kenapa? Sedap juga dia punya motivasi itu ni. Soalan dia kan, logik lah kalau dia mikir. Jadi kata dia, Syekh, memang kalau nak banding dengan kehidupan kamu lepas mati esok di akhirat, syurga dah sekarang ni. Walaupun miskin, boleh makan, kan? Walaupun orang panggil susah, tapi masih lagi ada tempat duduk. Tapi dalam akhirat esok, kalau kamu tak beriman, kamu duduk neraka, tak ada ruang langsung dah. Jadi, mana itu dia panggil, kefahaman dia, maknanya syurga sekarang. Jadi kalau dia tak dapat syurga atas dunia ni, tak senang, jadi 2 kali rugilah orang kafir. 2 kali rugi. Kemudian hadis yang seterusnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udatin, ma saqa minha kafiran syarbata ma'." Maksud dia, sekiranya dunia ini punya nilai yang sama di sisi Allah Ta'ala dengan sebelah sayap nyamuk. Agak-agaknya boleh timbang ke sayap nyamuk? Boleh timbang sayap nyamuk. Nescaya dia tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun seteguk air. Nasallallahu salamah. Jadi artinya nilainya sayap nyamuk pun tak sampai. Dalam hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha." Maksudnya dunia ini dilaknat. Dan dilaknat apa yang ada dalamnya, melainkan apa yang dibuat kerana Allah Azza wa Jalla. Maknanya orang yang illa zikra, dalam riwayat lain kata illa zikrallah wa ma walah. Wal alim wal muta'allim. Tanda hadis lain, ada riwayat tambahan di sini, illa zikrallah. Maknanya yang tak kenal anaknya, zikir pada Allah Azza wa Jalla. Wal alim wal muta'allim. Orang alim dan orang belajar. Orang ni terkeluar daripada yang dilaknat bersama-sama dengan dunia dan isi kandungan tadi. Hadis ini riwayat Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah. Dalam Muhakkik ini kata rawahu akhraju At-Tirmizi. Baik, dalam riwayat yang lain pula, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu fa asiru ma yabqa ala ma yafna." Sesiapa yang kasih kepada dunia, dia akan memudaratkan akhiratnya. Maknanya dia tak boleh campur dua tu. Ini jadi masalah sikit. Dan sesiapa yang kasih kepada akhirat, dia akan memudaratkan dunianya. Maka hendaklah diutamakan perkara yang kekal, yakni akhirat, dari perkara yang fana, iaitulah dunia. Cuma hadis ni, tanda hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif dari sudut sanadnya. Tapi realitinya begitulah, kan? Kalau orang ni lebih sangat duk kejar ke dunia, dia akan beri mudarat kepada akhirat.
Jadi orang ambil akhirat saja, mudaratlah dunia dia. Jadi kita ambil dua-dua secara seimbang. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah kata jangan lupa bahagian kamu dalam dunia. Jadi tidak jadi masalah. Ambil dua-dua tapi biar seimbang. Jangan ambil sebelah tinggal sebelah. Al-Hasanu Al-Basri rahimahullah ta'ala menulis sekeping warkah yang panjang kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tengok, ulama zaman dulu masing-masing nasihat menasihati dengan nasihat yang baik. Tulis surat. Jadi kita ini berani kan nak tulis surat kepada pemimpin. Itu masalah. Boleh juga tulis surat tak? Itu masalah tulis surat. Dia boleh apabila ulama itu mempunyai makanah, kedudukan yang dihormati oleh para pemimpin. Dia akan dengar kata. Banyak dalam sejarah-sejarah Islam ni bila ulama itu tegas dan ikhlas dalam nasihat dia, pemimpin akan dengar. Cuma yang kita takut hari ni, kita tak jadi nasihat. Itu pergi mula-mula niat nak nasihat. Tapi akhirnya bertukar wajah. Itu yang dibimbangin. Jadi, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dia tulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Di dalamnya penuh dengan penjelasan berkenaan kehinaan dunia. Antara isi kandungannya, tengok. Dia tulis surat ni bagus untuk kita baca juga. Dunia ini adalah tempat perantauan, bukannya tempat tinggal yang kekal. Maknanya kita akan berjalan. Saya ingat Allahyarham Tok Guru ni Aziz. Bandingan dia kata kita duduk atas dunia ni macam orang masuk hotel lah. Check in, check out. Dua tu ada. Ada orang duduk lama sikit, ada orang duduk sekejap. Bandingan dia tu nak simple je. Tapi mudah kita nampak. Check in, check out. Check in hari ni. Pasal itulah saya duduk tengok bila ada orang ni suka sangat. Setiap kali hari dia dilahirkan, sibuk lah. Tahniah. Saya kata tak boleh tahniah, patutnya takziah. Sebab bila bertambah 1 tahun, bermakna semakin dekat dia dengan kematian. Yang kita duduk tahniah tu kenapa? Itu salah tajuk. Jadi lain kali kalau kawan-kawan duduk post dia punya hari ni hari jadi dia, hari lahir dia, kita tulis takziah. Kerana umur anda semakin pendek. Agak-agaknya. Jangan hantar kek, hantar kain kapan. Baru jadi. Lagu mana agak dia dah. Marah dia ni. Tahun depan tak buat dah rasa majlis. Kacau punya kawan. Apa benda dia macam ni. Tapi realitinya begitu. Patutnya makin dekat kita dengan kematian. Jadi kata di Al-Hasanu kata apa? Dunia ni ibarat perantauan, bukan tempat kekal. Nabi Adam AS diturunkan ke dunia hanya sebagai satu hukuman. Oleh itu berwaspadalah darinya, wahai Amirul Mukminin. Bekalan dari dunia ialah dengan meninggalkannya. Orang kaya yang sebenarnya dalam dunia ini ialah orang yang papa dirinya, iaitulah tidak berhajat pada dunia. Maknanya dia panggil orang zuhud. Zuhud ni bukan dia tak ada dunia, tapi dia tak melekat dalam hati. Ada, kaya dia. Dunia akan menyebabkan orang yang memuliakannya menjadi hina, dan orang yang bernafsu menghimpunkan harta bendanya menjadi papa kedana. Umpama racun yang dimakan oleh orang yang tidak mengetahuinya, sedangkan itulah perangkap mautnya. Dia pergi minum racun. Berwaspadalah terhadap dunia yang memperdaya dan mempesona lagi mengelirukan ini. Jadilah orang yang paling gembira di dunia ini, di waktu yang sama paling berwaspada terhadap tipu dayanya. Kegembiraan duniawi bercampur baur dengan kesedihan dan kejernihannya pula bercampur aduk dengan kekeruhan. Sekiranya Allah yang Maha Pencipta tidak memberitahu tentangnya atau tidak membuat perbandingan mengenai perkara ini, pasti sudah cukup untuk mengejutkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang lalai. Oleh itu, bagaimana pula sepatutnya tindakanmu apabila Allah Ta'ala sendiri telah melarang dan mengingatkan kamu berkenaan fitnah dunia ini. Dunia ini sebenarnya tidak mempunyai nilai dan timbangan sedikit pun di sisi Allah Azza wa Jalla, dan dia langsung tidak pernah memandang tinggi kepadanya semenjak dia menciptakannya. Jadi, itu nasihat daripada Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan untuk memiliki kunci dan khazanah kekayaan dunia tanpa mengurangkan kedudukan baginda di sisi Allah Azza wa Jalla walaupun sebesar sayap nyamuk. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Baginda enggan mencintai suatu dunia yang dibenci oleh penciptanya sendiri atau memuliakan apa yang dipandang hina oleh pemiliknya. Allah Ta'ala telah menjadikan orang yang soleh jauh dari dunia sebagai limpahan rahmatnya. Dan dia membentangkan dunia kepada musuh-musuhnya sebagai suatu tipu daya. Dengan itu, adakah orang yang tertipu dan mampu memiliki dunia ini layak untuk menyatakan bahawa mereka telah diberikan kemuliaan dengan kemewahan dunia? Dia telah melupai ujian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengikat perut dengan batu kerana menahan lapar. Jadi pernah riwayat menceritakan Nabi kita ikat batu di perut kerana lapar. Demi Allah, hanya orang yang kurang akal. Letak garisan di bawah tu. Ayat ni menarik ni. Hasan Basri kata apa? Hanya orang yang kurang akal dan lemah mindanya sahajalah yang tidak merasa bimbang kalau dia telah tertipu dengan dunia yang dibentangkan kepadanya. Begitulah juga keadaannya dengan orang yang ditahan dari memilikinya, tetapi dia tidak menyedari bahawa sebenarnya dia telah diberikan pilihan yang baik oleh Allah. Kita ni berasa nak marah selalu tak? Kenapa orang lain kaya, aku tak kaya? Cuma ada masalah cerita ni. Tengok nota kaki di bawah. Al-Iraqi, siapa di Iraqi ni? Yang buat takhrij kepada hadis Ihya Ulumuddin tu. Menyatakan dalam kitab Al-Mughni fi Hamlil Asfar fil Asfar. Riwayat Ibnu Abi Dunya secara mursal. Mana tak sambung. Ahmad dan At-Tabani meriwayatkan hadis ini dan berkata hadis muttasil daripada hadis Abu Muwaihibah dibentangkan juga di pertengahan juga ada menyebut sungguhnya aku diberikan dengan khazanah dunia dan kekal di isinya. Jadi hadis yang tadi yang Nabi kita diberi pilihan tadi tu. Sesungguhnya aku diberikan dengan khazanah dunia dan kekal di atasnya, kemudian syurga. Al-hadis sanadnya sahih. Dalam riwayat At-Tirmizi daripada Abu Umamah ada menyebut Allah membentangkan kepadaku agar sungai Mekah bertukar rupa menjadi emas. Jadi banyaklah. Maknanya dia nak hurai kepada Nabi kita diberi pilihan tapi Nabi tak ambil. Cuma cerita Hasan Basri dengan Umar bin Abdul Aziz ni macam mana penilaian dianya? Tengok. Al-Iraqi sekali lagi menyatakan dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan secara mursal. Az-Zubairi menyatakan dalam bab Syarah Al-Ihya, Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir dengan lafaz baginda berdiri dalam keadaan perutnya dibaluti dengan batu-batu. Jadi adalah cerita-cerita yang di atas tadi tu. Baik, kita berpindah kepada kata-kata orang lain pula. Berkata Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, takutilah ahli sihir yang handal. Dia kata, ittaqu as-sahara. Siapa dia ahli sihir yang handal ni? Iaitulah dunia. Kerana ia mampu menyihir hati para ulama. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang hari ini para jemaah sekalian. Dunia telah menyihir hati para ulama. Saya pun rasa bimbang dan takut bila baca cerita-cerita macam ni. Sebab banyak dah laporan orang-orang masjid duk cerita. Iaitulah apabila seorang pendakwah ni telah bertukar kepada jawatan selebriti, maka harga dia nak pergi ke masjid pun sudah bertukar. Itu telah terjadi dah. Telah terjadi beberapa kes yang diberitahu. Sehingga terpaksa masjid kena bersidang untuk batalkan. Kerana tabung keuangan masjid tidak mencukupi. Kita kata nas'alullah as-salamah wal afiyah, dan kita tak sebut nama siapa-siapa di sini, cuma ini sebagai muhasabah bahawa Malik bin Dinar kata penyihir yang paling hebat iaitulah dunia. Dia mampu menyihir hati para ulama. Antara perumpamaan ulama berkenaan dunia ialah kata-kata Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid rahimahullah, dia kata dunia ini ibarat seorang lelaki-lelaki yang tidur
Lalu dia bermimpi perkara yang disukai dan juga dibencinya. Sedang dia asyik dibuai mimpi, tiba-tiba dia terjaga dari tidurnya. Allah, sengih suka dia. Kenapa tu? Baru yang naik kereta BMW dah. Sedar-sedar duduk atas tilam, katil pula cabut dah sebelah. Nak kata apa dah? Begitu juga perumpamaan, manusia sebenarnya sedang tidur, sedang nyenyak tidur. Apabila mereka mati, barulah mereka terjaga dan sedar. Jadi itu bandingan-bandingan ni kita kena ingatlah. Kita ni seolah tidur, tak sedar apa-apa. Bila mati baru jaga. Jadi jaga tu nak buat apa dah? Maksudnya mereka sedar apabila mati, tetapi ketika itu mereka sudah tidak mempunyai apa-apa bekalan yang boleh menenang dan menggembirakan hati mereka. Dikatakan bahawa Nabi Isa AS, qila, mana qila tu ada riwayat gitu sajalah. Nabi Isa telah melihat dunia dalam gambaran seorang perempuan tua yang tidak bergigi. Masa tu tak ada apa ni? Tak ada mak-mak gigi palsu. Jadi kalau tak ada gigi, tak ada lah. Yang memakai segala jenis barang perhiasan. Baginda berkata kepadanya, berapa kalikah kamu telah berkahwin? Makcik, berapa kali dah kahwin? Dia berkata, entah, tak kira. Banyak sangat dah dia berkahwin. Nabi Isa berkata, adakah kesemua suami itu mati atau berpisah kerana menceraikan kamu? Jawab makcik tua ni, tidak, aku telah membunuh mereka semua. Kedai benar dia. Lalu Nabi Isa berkata, alangkah buruk dan celakanya suami-suamimu yang masih tinggal. Kenapa mereka tidak mengambil pengajaran dari suami yang terdahulu? Semuanya mati dibunuh. Bagaimana mereka tidak pernah mahu berwaspada terhadapmu, sedangkan kamu sedang membinasakan mereka satu demi satu. Jadi ini ibarat kata kepada dunia. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, pada hari kiamat kelak, dunia didatangkan dalam bentuk rupa seorang perempuan tua beruban yang bermata miring. Apa dia mata miring ni? Mata hitam kelihatan tenggelam. Sehingga timbul mata putihnya. Putih saja mata. Dan bertaring yang sangat buruk rupanya. Ia ditunjukkan kepada semua makhluk, lalu dikatakan, adakah kamu semua mengenalinya? Mengenal ni? Tuk ni. Mereka menjawab, kami berselindung dengan Allah dari mengenalinya. Lalu dikatakan, inilah dunia yang menyebabkan kamu semua bertelingkah. Dia kata, inilah dunianya. Huduh sangat orangnya. Memutuskan silaturahim kerana dunia. Berhasad dengki. Bermusuhan dan terpedaya. Kemudian perempuan itu dicampakkan ke dalam api neraka sambil dia meraung-raung, wahai Tuhanku, di manakah pengikut dan kumpulanku? Lalu Allah berfirman, bawakanlah pengikut dan kumpulannya bersama-sama dengannya ke dalam neraka, wal'iyazubillah. Cuma kata di muhakkik, sanad Ibnu Abbas ni ada masalah, kerana Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dalam kitabnya Zamid Dunya daripada Al-Fudail bin Iyad, dia kata aku dengar Ibnu Abbas, jadi Fudail tak pernah jumpa Ibnu Abbas. Jadi ini dipanggil belajar menilai riwayat. Dulu ana ada sebutkan menilai riwayat ni, ingat tak cerita Al-Hasan Al-Basri berdebat dengan siapa? Rabi'atul Adawiyah kan. Jadi waktu Hasan Basri meninggal pada tahun 110, Rabi'ah baru lahir pada tahun 100. Jadi takkan budak 10 tahun nak debat dah. Semalam ada orang hantar salinan perbincangan dalam satu grup. Sedap juga ni cerita ni. Ni cerita pasal ada cerita sanad ni. Dia cerita ada seorang pelajar balik daripada Universiti Madinah. Dapat PhD kat sana. Dia balik-balik duk berdebat dengan ayah dia. Sebab ayah dia mempertahankan Ahlus Sunnah, dia tidak. Duk berdebat, hari-hari duk berdebat dengan ayah dia. Jadi orang tunjuk kat saya kata ini hadis palsu. Sebab pelajar tersebut waktu dia pergi belajar, ayah dia sudah meninggal. Macam mana dia balik lepas belajar boleh berdebat dengan ayah dia? Tengok cerita. Banyaknya pahala akhir zaman ni, masya-Allah, tabarakallah. Allah Taala nak bagi pahala kat kita. Jadi itu kepalsuan dalam perbincangan. Tapi debat panjang bawah tu.
Jadi bila pula dia berdebat dengan ayah dia sudah mati, belum dia pergi belajar. Tak tahu. Kita mengatakan nas'alullah as-salamah, fitnah terlalu dahsyat sekarang ni, fitnah terlalu dahsyat. Fitnah-fitnah yang disihir oleh syaitan ni kepada puak-puak hak mengaji agama ni lebih teruk daripada fitnah yang disihir kepada orang lain lagi. Berat. Abul Ala berkata, aku bermimpi melihat seorang perempuan tua berhias dengan bermacam perhiasan dan orang ramai mengelilinginya serta memandangnya dengan perasaan penuh takjub. Aku pun berkata, celaka. Siapakah kamu? Ini dalam mimpi belakang ni, jangan duk pelik. Dalam mimpi ni semua boleh jadi. Aku pun berkata, siapa kamu? Dia menjawab, kamu tidak mengenaliku. Aku berkata lagi, tidak. Dia berkata, akulah dunia. Lalu aku berkata, aku berlindung dengan Allah dari kejahatanmu. Dia berkata, jika benar kamu mahu melindungi dari kejahatanku, maka bencilah dirham. Membenci kepada ringgit ni, kalau kat kita sini ringgit lah. Ringgit dengan dolar ni benci, bolehlah kita. Hari ni benci ke tak benci kita? Orang duk cerita, kalau kita pergi ziarah orang sakit di hospital, kita bawa macam-macam buah tak? Buah ni, buah beli supermarket tu. Tunjuk buah ni tak lalu. Tapi kalau tunjuk nak bagi duit, agak-agak macam mana? Isyarat lagi buah bantal. Boleh lagi dia. Makan dia tak mari dah. Tapi kalau duit, boleh lagi. Boleh lagi. Duduk di hospital, wayar penuh dah tu. Patut kata tak payah dah. Sebahagian ulama berkata, aku melihat dunia dalam mimpi. Hari ni cerita mimpi saja ni. Seumpama seorang perempuan tua yang bongkok dan cacat rupa parasnya. Jadi, biarlah kita pakat mimpi belaka, tak ada masalah. Kita ni kalau kita kata kita bermimpi, orang tak boleh marah. Boleh marah tak boleh marah? Saya semalam telah diwartakan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Cuma kalau sebut macam tu, kawan-kawan pun tengok dah. Habis tengok dia bisik, dah minum pagi ni. Mana ada lain macam dia ni. Semalam apa benda ni nak? Silap minum ubat lah. Tapi kalau kata mimpi, tak ada orang tak kata apa. Oh, dah banyak ada kau mimpi, biarlah. Contoh lain lagi. Misalun akhar. Ketahuilah bahawa setiap dari kamu melalui 3 keadaan dalam hidupnya. Kita ni akan melalui 3 keadaan. Yang pertama, keadaan ketika kamu tiada. Iaitulah sebelum kamu dilahirkan. 1. Yang kedua, keadaan ketika kamu mati sehingga waktu yang tiada kesudahannya yang kekal abadi. Allahu Akbar. Jiwa atau ruhmu sentiasa wujud selepas dia keluar dari badanmu, sama ada di syurga atau neraka. Itulah alam yang kekal abadi. Maknanya kita belum ada. Kamu lihat lepas pada ni tak ada di dunia, tapi ada di alam barzakh. Keadaan yang ketiga antara 2 keadaan ini. Nah, sekaranglah keadaan pertengahan, iaitulah hari-hari riwayat hidupmu di dunia ini. Oleh itu, lihatlah jangka hayat kamu dan bandingkannya dengan kedua tempoh tadi. Kamu tentu akan mengetahui bahawa kadar hayatmu di dunia tidak lebih dari sekelip mata jika dibandingkan dengan usia dunia keseluruhannya. Kejap sangat. Jadi, kerana itu, para ulama berbincang tentang waktu anak dilahirkan, orang azan. Betul tak? Azan. Ada juga riwayat iqamat. Iqamat tu tidak, hadis tu tidak sahih. Sebab iqamatnya bila dia tak ada iqamat, tapi akan disolatkan. Jadi hidup kita atas dunia ni di antara azan dengan solat. Lama tak lama? Kejap lah ibaratnya. Azan waktu lahir, bila mati solat. Panjang, pendek jarak dia kan. Siapa yang melihat dunia mengikut pandangan atau kacamata ini sudah tentu tidak akan condong kepadanya dan tidak akan mempedulikan kepayahan dan kesempitan atau kesenangan dan kemewahan yang berlaku dalam hidupnya. Jadi biarlah apa yang berlaku itu kita sabar, kita bersabar. Kerana apa? Kerana masa tempohnya sangat pendek. Oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyusun batu bata ataupun buluh-buluh. Tak menyusun batu-batu apa ni. Tak buat rumah yang pelik-pelik lah kali.
Maksud dia, Nabi kita tidak buat rumah yang besar. Rumah dia sekadar boleh angkat tangan sampai ke atap gitu. Dan baginda bersabda, apa Nabi kita bersabda? Mali walid dunya. Innama masali wa masalud dunya karakibin qala tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Apalah kaitan antaraku dengan dunia? Bandinganku dengan dunia hanyalah seperti seorang musafir yang tidur sebentar. Tengok, orang yang ada kitab tanda qala tu jangan pergi cari dalam kamus. Qala makna berkata. Dia bukan makna berkata, qala daripada qailulah, makna tidur sekejap. Kadang-kadang kita baca kitab terjemahan ni jumpa benda-benda pelik kan. Tapi ni terjemahan betul ni. Qala yakni tidur qailulah, tidur sebentar pada waktu tengah hari di bawah sebatang pokok, kemudian dia pergi dan meninggalkannya. Dia pergi, dia pun tinggal. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Isa alaihi salam bersabda, dunia ibarat jambatan. Lintasilah ia dan jangan pula leka dengan memakmurkannya. Jangan duduk leka lah. Dah kita lintas jambatan, pergi je lah. Kalau kita berhenti sekejap pun, orang panggil nak capak kain je. Apa ni? Nak mancing je tak? Habis penuh atas jambatan orang duduk. Nak lalu berbayar. Ini merupakan perumpamaan-perumpamaan yang jelas dunia adalah jambatan untuk menuju akhirat. Bermula dengan buayan yang merupakan permulaan sehingga liang lahat yang merupakan garisan penamat, yakni penghujung jambatan. Di kalangan manusia ada yang telah melalui separuh jambatan, ada yang telah sampai 2/3 darinya, dan ada juga yang hanya tinggal satu langkah saja untuk menyeberangi jambatan itu, tetapi mereka masih dalam keadaan leka. Nah, ini yang kita bimbang hari ni, kita sendiri ni. Kita hari ni mati hidup ni nak ukur dengan umur agak sukar. Sukar tak sukar? Sukar sebab kita tak tahu siapa yang nak mati dulu. Siapa yang akan mati dulu. Berapa ramai ayah yang telah mengkafankan, mensolatkan jenazah anak-anak dia. Ayah solat jenazah anak. Patut anak dulu solat jenazah ayah. Terbalik hari ni. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Banyaklah tuan-tuan ingat ke mati. Sebab itulah di antara penawar bagi hidup kita hari ni. Ingat ke mati. Di kalangan manusia ada telah melalui separuh. Jadi ada yang nak sampai ke destinasi dah. Walau apa keadaan sekalipun, kesemua manusia mesti melintasinya. Jika ada yang berhenti di pertengahan jambatan lalu menghiasi jambatan tersebut, sedangkan dia disuruh supaya melintasinya, dialah orang yang paling jahil dan dungu. Mana paruknya buaya. Mana kita berhenti di sini saja, tidak berjalan. Dikatakan bahawa orang yang mengejar dunia adalah seumpama orang yang minum air laut. Semakin banyak diminumnya, semakin bertambah dahaganya sehinggalah dia mati kerananya. Orang minum air laut ni hilang dahaga? Tak hilang. Jadi dia semakin hari semakin dahaga, akhirnya pecah perut dia. Demikianlah sebahagian ulama salaf berkata kepada sahabat-sahabat mereka. Qala ba'dus salaf, marilah kita berjalan bersama-sama kerana aku ingin menunjukkan hakikat dunia kepadamu. Dia berjalan. Apabila tiba di longgokkan sampah, dia berkata, lihatlah kepada buah-buahan, ayam, madu dan minyak sapi mereka ni. Tengok. Duduk situ, duduk di sampah belakang. Allahu Akbar. Contoh yang lain, diriwayatkan daripada Al-Hasanul Basri. Kalau Al-Hasan tu maknanya Al-Basri lah belakang tu. Dia ada alif lam, Al-Hasan. Telah sampai kepadaku daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda yang bermaksud. Hadis ini panjang sekali. Hadis panjang tapi hadisnya dhaif. Tak tahu Tuan Syekh kenapa dia masukkan di sini. Tengok dia kata, Al-Iraqi kata, hadis ini panjang, wa isnadu dhaif lil irsan, kerana ada berlaku hadis mursal. Tak apalah, kita dengar cerita. Perumpamaan aku, kamu dan dunia seperti sekumpulan manusia yang merintasi padang pasir yang kering kontang, sehingga sampai ke suatu tempat yang mereka tidak mengetahui manakah yang lebih dekat antara tempat yang dituju atau tempat asal mereka. Maknanya kita duduk tengah-tengah. Destinasi dekat ke rumah kita dekat. Ketika itu mereka kehabisan bekalan dan binatang tunggangan.
maka tinggallah mereka di padang pasir tersebut tanpa bekalan dan kenderaan. Mereka kesemua yakin akan mati dengan keadaan tersebut. Ketika mereka dalam keadaan begitu, tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian kemas dan rambut yang masih berminyak dan tersisir rapi. Kemah dia ni. Mana kalau orang macam ni, mestilah rumah dia dekat dah. Mereka pun bertanya, tuan ini datang dari pekan yang berhampiran? Awak mari daripada dekat, yang penuh dengan tanaman dan air. Sedang dia menghampiri mereka, lelaki itu berkata, bagaimana keadaan kalian semua? Mereka berkata, sebagaimana keadaan ni kamu lihat ni. Kat tuan lihat ni, inilah kita. Dia berkata, apakah kamu akan buat jika aku tunjukkan kamu ke tempat air yang boleh menghilangkan dahaga dan kebun hijau yang menyegarkan? Mereka berkata, kalau kamu buat begitu, tentu kami akan memerdekai, tidak akan menderhakaimu. Jadi kalau aku beri nikmat ni, kami akan taatlah. Lelaki itu berkata, hendaklah kamu berjanji dengan Allah Ta'ala. Sabda Nabi lagi, lalu mereka memberi perjanjian dan ikrar mereka kepada Allah bahawa mereka tidak akan sekali-kali menderhakai lelaki tersebut. Lalu lelaki tersebut membawa ke tempat yang punya air dan kebun yang subur. Mereka tinggal di sana beberapa lama yang dikehendaki oleh Allah. Selepas itu lelaki itu pun bangun dan berkata, wahai semua, marilah kita berpindah dari tempat ini. Mereka berkata, berpindah ke mana? Katanya, ke tempat yang ada air dan kebun yang tidak sama dengan air dan kebun kamu ini. Lebih cantik lagi. Lalu majoriti mereka berkata, demi Allah kami telah memperolehi kesenangan sebegini rupa, hinggakan kami rasa tiada lagi kehidupan yang lebih baik dari sini. Mula dah. Tadi janji nak taat kan? Ni mula nak engkar. Kami tidak berhajat kepada kehidupan yang lebih baik dari itu. Manakala segelintir mereka berkata, tidakkah kamu telah berjanji dan bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu tidak akan menderhakai perintah laki-laki ini? Dahulu dia telah bercakap benar dan demi Allah, kini pun dia sedang bercakap benar. Sabda Nabi lagi, lalu orang yang mengikutnya pun beredar, tetapi kebanyakan mereka tinggal di situ, sehingga musuh datang menyerang, membunuh dan menawan mereka. Jadi, itu bandingan lah. Ibarat katanya, kalau kita ni tak taat ke Nabi SAW, tak ikut perintah, maknanya kita akan mati atas dunia ini, ditawan oleh musuh syaitan, dan kita akan pergi ke tempat yang tidak disukai, iaitulah ke neraka, wal'iyazubillah. Itu hadis yang dhaif, ada di sini hadis yang sahih. Jadi cukuplah kita ambil yang ni, kan? Cuma dari sudut motivasinya tidak menjadi masalah untuk kita belajar. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu. Katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama masali. Tengok, sama juga hadis tadi pun masali juga. Perumpamaan aku dan ajaran yang aku bawa adalah seumpama seorang laki-laki yang berjumpa kaumnya lalu berkata, wahai kaumku, aku melihat musuh dengan mataku sendiri. Aku mengingatkan kamu secara terang-terangan agar kita semua akan terselamat. Jadi dia tengok musuh, cepat kita lari. Sebahagian dari kaum mengikutnya, lalu mereka berjalan perlahan-lahan pada awal malam dan akhirnya terselamat. Tetapi segolongan yang lain menganggapnya berdusta. Nipu dia ni. Mereka terus kekal di tempat tersebut sehingga musuh datang mengepung, membunuh serta menghapuskan mereka. Demikianlah perumpamaan orang yang mentaati serta patuh kepada ajaranku, dan juga perumpamaan orang yang menderhakai serta ingkar terhadap kebenaran yang aku bawa. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi cerita kita pagi ni semuanya berkisar tentang fi bayani zammid dunya, tentang celaan kita kepada dunia. Sekarang ni kita berpindah kepada perbincangan tentang faslun fi bayani haqiqatid dunya wal mazmum minha wal mahmud. Penjelasan tentang hakikat dunia, kebaikan dan keburukan. Mana dunia ni bukan semua buruk, ada kebaikannya yang patut kita kena belajar. Kebanyakan manusia mendengar berkenaan celaan terhadap dunia secara umum, tanpa pengecualian. Jadi kita duk dengar dunia ni hina selalu. Bila sebut dunia, hina.
Pasal tu kita hari ni tak, bila kita cakap dunia belakang tu. Sehingga di mimbar-mimbar kita pun ada yang ditulis siapa yang bercakap hal dunia dalam masjid. Apa jadi? Untuk email tahu masjid dia ada ke tak tahu. Tak ada, tak ada. Apa dia kata? Amalannya 40 hari tak terima amalan. Tengok berat. Nasib baik hadis itu tak sahih. Kalau tidak berat kita tak. Sekali-sekala nak bincang juga dalam masjid ni. Maka tengok, ada orang dia panggil tidak seimbang dalam perbincangan. Mendengar mengenai celaan terhadap dunia secara umum tanpa pengecualian. Ini menyebabkan mereka menganggap bahawa dunia yang tercela itu termasuklah perkara-perkara yang dijadikan oleh Allah untuk manfaat mereka. Lalu mereka meninggalkan makan dan minum, sedangkan semua itu adalah untuk kemaslahatan hidup kita. Jadi kita makan dengan niat nak menguatkan ibadat, boleh pahala. Kan? Termasuklah orang yang buat kerja, pergi berjabat kerana nak cari harta yang halal, boleh pahala. Berkahwin kerana nak mendapatkan zuriat yang baik, nak baikkan nafsu, boleh pahala. Jadi kalau kita dengar lagu ni, jadi tak ada pahala semualah tu. Allah SWT telah mencipta tabiat manusia secara fitrahnya, inginkan perkara yang memberi manfaat pada mereka. Namun begitu, setiap kali nafsu mereka menginginkannya, mereka menghalangnya dengan anggapan bahawa inilah cara zuhud yang sebenarnya. Sedangkan mereka jahil tentang hak diri yang mesti ditunaikan. Kebanyakan orang yang ingin berzuhud melakukan perkara ini kerana tidak mempunyai ilmu yang cukup. Saya pernah jumpa satu orang pemuda, bila dia belajar ni, mula belajar kita tak tahu ni. Belajar tu balik-balik, habis dia campak. Susunya, meluh ada atas rumah dia tu campak habis ke bawah. Jadi orang lain pula tolong ambil. Saya kata ambil. Rugi kita pakai makan. Dia tak mahu dia tu. Dia kata dunia belakang ni. Dunia belakang ni. Hak buang TV tak apa lah, molek bagus. Ni hak makan pun jadi masalah juga. Ni campur. Di sini kami ingin menjelaskan perkara yang sebenarnya. Kita tengok hakikat yang sebenar, apa yang ada di sini. Tanpa berpihak kepada mana-mana pihak. Iaitu, dunia membawa makna segala apa yang ada. Yang manusia mempunyai hak padanya, iaitulah bumi dan segala isinya. Bumi merupakan tempat tinggal manusia. Setiap perkara yang terkandung di dalamnya, seperti pakaian, makanan, minuman, dan juga perkahwinan adalah bekalan dalam perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tak salah semua kita ambil. Diri tidak akan hidup kecuali dengan keperluan-keperluan sebegini. Seperti mana juga unta kenderaan yang tidak akan dapat membawa manusia menunaikan haji ke Mekah jika tidak diberikan keperluannya. Tak suruh unta makan, tak berjalan dia. Kapal terbang tak ada minyak, tak boleh pergi. Sesiapa yang mengambil apa yang baik darinya dan mengikut cara yang diperintahkan kepadanya, dia akan dipuji. Jadi kita ambil cara baik. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya secara melampau, semata-mata memenuhi kehendak hawa nafsunya yang rakus, dia akan dicela. Jadi ini dia panggil barulah perbincangan yang betul. Sebenarnya tiada alasan yang membolehkan seorang itu rakus mengikut hawa nafsu sendiri, kerana dia akan menyebabkan segala yang bermanfaat menjadi mudarat dan menghalangnya dari mencari bekalan untuk akhirat. Kerana itu, hilanglah tujuan utama dari semua perkara ini. Orang yang seperti ini boleh diumpamakan seperti orang yang sibuk menguruskan kelengkapan untanya, memberinya minum dan menghiaskannya dengan kain yang pelbagai warna, sedangkan rombongannya sudah pun berangkat meninggalkannya. Dia duduk siap unta, orang lain sampai dah. Ketika itu dia bersendirian di padang pasir dan terdedah kepada binatang-binatang buas yang sentiasa ingin membahamnya dan juga untanya. Begitu juga, tiada alasan yang membolehkan kita lalai dari memenuhi tuntutan keperluan ini, makan, minum, pakaian dan sebagainya, kerana unta tidak akan dapat berjalan kecuali dengan bekalan dan keperluannya. Oleh itu, jalan yang paling selamat ialah jalan pertengahan, iaitulah jalan yang seimbang, mengambil dunia sekadar yang diperlukan sebagai bekalan perjalanan walaupun dia amat menyukainya. Ini kerana memenuhi keinginan nafsu mengikut kadar yang diperlukan adalah merupakan bantuan dan tanggungjawab terhadap nafsu. Nafsu kitanya tak boleh buang. Kalau tak ada nafsu tak jadi. Cuma bagaimana menguruskannya, kan? Sama juga kita ni, kalau kita nak pergi mana-mana,
Dia kata kena ada angin. Tak. Kenapa tak begitu? Oh, tak ada anginnya. Mana tak ada angin tu tak ada semangat. Betul tak? Tapi kalau naik angin, apa jadi? Ubah juga dia. Kenapa dia tu? Oh, naik angin. Pening kepala pula. Jadi itu dipanggil bias seimbang. Kita mesti kena ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, tak boleh nak buat kerja. Tapi diuruskan dia dengan cara yang baik. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, seorang ulama, dia kata apa? Kadang-kadang memakan makanan yang sedap-sedap. Dia makan juga makanan yang sedap. Dan sentiasa membawa bekal kuih al-faluzaj. Al-faluzaj ni kuih apa? Tengok di sini. Iaitulah kuih yang terbuat dari adunan tepung, air dan madu. Sedap dah tu dah. Zaman dia. Maknanya dia bawa lagi kuih tu untuk bekalan semasa bermusafir. Maknanya Sufyan Ats-Tsauri ni siapa? Ulama yang hebat, ulama yang zahid, tapi masih lagi makan makanan. Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, seorang yang masyhur, kadang-kadang makan makanan yang sedap-sedap. Secara seraya berkata, apabila kita dapat, kita akan makan. Seperti makannya seorang laki-laki apabila makan ni panggil, dengar bahasa dia ni, dia kata aklur rijal, mana orang laki-laki makan sungguh. Makan. Dan apabila tidak ada, kita akan bersabar seperti sabarnya seorang laki-laki. Waktu tak ada, senyap. Duk zahid situ, enggak tak ada. Perhatikan sejarah perjalanan Nabi SAW serta para sahabat baginda, yang mana mereka tidak mengambil dunia secara berlebihan dan tidak pula mengabaikan keperluan diri mereka sendiri. Dia sepatutnya menyedari kehendak nafsu tersebut. Sekiranya kehendak tersebut boleh memelihara dan mendorongnya ke arah kebaikan, ia tidak sepatutnya dihalang. Sekiranya kemahuan tersebut hanyalah nafsu syahwat semata-mata, tiada kena-mengena dengan kebaikan disebutkan tadi, ketika itu kemahuannya adalah suatu yang tercela, dan pada masa itulah perlunya kepada berzuhud. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita tentang penyakit dunia dan juga hakikat dunia yang seimbang yang sepatutnya kita ambil. InsyaAllah kita akan sambung dalam kitab yang seterusnya, Kitabu fi zammil bukhli wal hirsi wat tama'i wa zammil mal. Kitab yang menyebut tentang celaan terhadap sifat bakhil, terlalu tamak kepada dunia, dan celaan kepada harta. InsyaAllah di dalam perbincangan kita yang akan datang. Jadi apa yang dapat kita simpulkan di sini para jemaah sekalian, iaitulah dunia tidak semuanya tercela dan ada kebaikannya di situ. Sebab apa? Sebab di sinilah tempat kita duduk. Kalau kita kata dunia ni tercela semuanya, bermasalah lah kita nak duduk di mana? Maka yang tercelanya apabila kita terjebak dengan terlalu mengikut keperluan hawa-hawa nafsu yang menyebabkan kita terlupa kepada akhirat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam CD yang akan datang di dalam bab zammil bukhli wat tama'in. Ada soalan ke? Sila, fadal. Assalamualaikum. Berkenaan dengan ada ustaz sebutkan perkataan khairullah, iaitu dalam bahasa Inggeris short nap kan? Nap. Nap yang pendek. Ada hadis-hadisnya sahih ke ustaz? Yang mana? Ini hadis-hadis berkenaan dengan khairullah ni. Tidur tengah hari pendek yang ada. Memang menjadi satu amalan Nabi kita, dia akan ambil waktu rehat waktu tu, kerana dia kata ada riwayat menyebut tentang dia lebih membantu kita untuk qiyamul lail. Jadi menariklah kita, sunnah itu berlaku. Kita ambil lah, kecuali masa kita ada sekejap kita ambil. Dia panggil masa qailulah, maknanya sikit je tidurnya. Tapi kalau kita tidur panjang pula jadi dah. Dia kata berapa lagi nak suruh? Setengah jam lagi. Qailulah dulu sampai pukul 3. Itu tidak qailulah dah tu. Dia panggil kasirullah dah tu. Banyak pula je. Jadi qailulah tu biasanya nap ni sikit je, sekejap. Tapi memang dari sudut dia panggil tajribahnya, pengalamannya, yang kita sendiri masing-masing ada pengalaman ni. Kalau dapat qailulah tu rasa tenang tak tidur. Kita nak kerja sambung balik, nak kerja tengah hari pun rasa selesa, tidak rasa pening kepala dan sebagainya. Memang benda tu menarik. Sila. Ya? 27 Rajab Isra Mi'raj. Kenapa kita tak nak buat Isra Mi'raj? Tarikh Isra Mi'raj itu panjang.
Ada berpuluh tarikh dia Isra' Mi'raj. Bila berlaku sebenarnya? 27, 20 macam. Jadi tarikh yang beberapa isu yang berlaku dalam sejarah kita ni, Isra' Mi'raj, tarikh apa ni, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarikh itu tidak disebut secara qat'i. Ahli-ahli sejarah memang berselisih pandangan. Bilakah berlaku Isra' Mi'raj yang sebenarnya? Tak ada tarikh yang tetap. Tidak ada tarikh yang tetap. Pasal itulah bila kita menetapkan siapa menghidupkan pada malam Isra' Mi'raj. Bila malam tu? Malam tu sendiri ada berapa malam tak tahu. Dalam, tak silap saya, dalam Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri sebut. Dalam kitab dia beberapa malam yang banyak. Ada kata malam tu, ada kata malam ni, ada kata. Jadi nak menetapkan malam tu tidak ada. Cuma hari ni kita lebih kepada perbincangan ke lebih kepada perbalahan. Saya pun tak dapat nak ambil satu kata putus. Bila mari bulan Rajab, dua-dua grup masuk dalam telefon kita. Malam ni malam Rajab, hidupkan dia. Kerana riwayat sekian-sekian. Mari hak lain pula, tak ada Rajab ni, tak ada apa-apa. Cuma saya nak suruh tuan-tuan tanyalah. Kalau orang hantar kepada kita kelebihan beramal tu, tanya awak, solat kau tak? Oh, dia kata saya pun tak juga, macam mana nak sebar benda ni ya. Jadi kata tak usah lah kalau kita tidak beramal dengan benda tu. Pasal tu polemik ni lebih kepada perbalahan jelah daripada yang sebenarnya. Jadi saya letak di situ, iaitulah pandangan Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tabyinul Ajab. Ibn Hajar tulis sebuah kitab kecil dia. Nama dia Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Menyatakan keajaiban terhadap hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan bulan Rajab. Secara spesifiknya amalan khas dalam bulan Rajab. Jadi saya pun tak boleh nak kata apa. Saya nukil saja boleh. Ibn Hajar kata tidak ada hadis yang sahih yang menyebut tentang kelebihan tertentu pada bulan Rajab. Itu kesimpulan yang dibuat dalam kitab Tabyinul Ajab. Tuan-tuan talabatul ilmi boleh tengok sana sinilah. Jadi maka kita mengatakan kalau kita nak beramal, nak puasa, memang bulan Rajab ni salah satu daripada bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi Allah sebut di antara bulan haram tu 4 bulan ni. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang secara tertib. Kemudian tengah-tengah tahun Rajab. Jadi Rajab ni bulan haram. Allah sebut dalam Quran, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali kamu menzalimi diri kamu dalam bulan ni. Maknanya jangan buat maksiat. Sebab oleh kerana dia bulan haram, dilarang berperang, dilarang tu ini. Jadi siapa dia buat maksiat pelanggaran dalam bulan ini, tentulah lebih dosa dia lebih daripada bulan-bulan yang lain. Jadi kata di para ulama, berubahnya standard dosa itu dengan sebab tempat, dengan sebab masa dan dengan sebab orang. Kita belajar kan? Sebab dosa kecil jadi dosa besar. Contohnya orang buat dosa di sini, di Malaysia. Tak sama dengan buat dosa di Mekah. Mekah lagi besar. Orang yang mengumpat orang di pasar raya tak sama dengan orang mengumpat orang dalam masjid. Sebab masjid tu bukan tempat pergi duduk mengumpat situ. Maka orang biasa, orang kampung buat dosa tak sama dengan dosa yang dibuat oleh Pak Ustaz. Sebab ustaz tu menjadi contoh. Orang kata, oh saya buat ni, dah ustaz buat juga. Pasal itulah ada orang kampung ni bila nak kenduri, dia nak panggil pondan juru makeup, dia pergi ambil pondan yang dipanggil oleh Pak Imam kampung dia. Jadi bila orang tanya kenapa ni? Dia kata, dia ni lah. Baru ni rumah Pak Imam pun dia juga. Takkan saya salah kalau Pak Imam buat. Jadi tu dia dipanggil. Dosa tu meningkat naik apabila dibuat oleh orang yang ada ilmu. Sebab tu hari ni saya bimbang, takut ni sekarang ni timbul isu tudung. Ya, tudung, orang duk sibuk pakai tudung. Saya pun tak tahu isu. Apabila wartawan tanya saya, dia kata minta ulasan sikit tentang tudung-tudung ni. Saya pun sebutlah tudung tak patut syariah yang patut syariah. Rupanya ada isu tudung rupanya. Jadi kalau ustazah tolong pakai juga tudung yang tak patut syariah itu, maknanya orang akan ikut, mana awak tegur saya. Kalau saya kat suami tegur, tudung awak kecil. Ustazah pakai dalam TV. Takkanlah saya salah. Tengok. Jadi kesalahan yang dibuat oleh orang yang mempunyai kedudukan dalam agama lebih besar kesalahan. Walaupun kesalahan yang sama dibuat oleh orang lain, tapi dosa lebih tinggi. Tempat sama juga. Tempat di Mekah, tempat dalam masjid, tempat yang baik-baik dengan dibuat tempat yang lain. Maka itu dia panggil. Satu lagi, orang tu sendiri. Contohnya,
Orang tua berzina, nasallallahu salamah. Dengan orang muda berzina. Dua-dua tu zina, dosa besar. Tapi yang si tua ni lagi dahsyat. Sebab, apa sebab lagi mu ni tua, patut kamu tua sudah taubat. Dia pergi buat benda tu juga, kan? Satu lagi, dia panggil al-a'il al-mutakabbir. Orang pakir yang sombong. Dia miskin, tapi lebih pada orang lain. Jadi kalau orang lain mana sabar, kan? Sebab, saya pun, tengok kereta aku, besar-besar belakang. Yang kau yang nak sombong, naik basikal. Jadi, apa yang nak sombong? Maka patutlah Nabi sebut 3 golongan yang Allah Ta'ala tak tengok daripada hari kiamat. Salah satu daripadanya ni, orang miskin yang sombong. Jadi kita mengatakan dalam bulan haram ini, bulan yang besar kedudukan di sisi Allah Ta'ala, maka kesalahan yang dibuat juga besar. Bila mari bulan Syaban ni, dia polemik berdebat ni bermula daripada bulan Rajab dengan Isra' Mi'rajnya, dengan kelebihan dia. Kemudian dia mari pula bulan Syaban nanti. Nisfu Syaban ada ke tak? Pula. Lepas tu dia mari bulan Ramadan nak salat 20 ke 8. Saya kata bermulalah waktu peperangan. Buat kerja tak juga. Itu masalahnya. Jadi cuma tuan-tuan kalau ada orang forward lah, kawan-kawan forward kelebihan tu, tanya dia, awak buat ke tak lagi? Kalau duduk tak usah duduk forward lah. Kita sama-sama malah ya dua-dua ni dah. Jadi itulah di antara tuan-tuan tak usah duduk kelahi lah, tak usah duduk layan sangatlah. Jadi kita rasa dah penat dah isu-isu macam ni. Baiklah kita fokus. Bila timbul isu orang duduk kelahi sama kita, jadi ada orang kata, ustaz patut masuk dalam grup ni untuk berdebat dengan dia, berlawan dengan perempuan ni. Dia masuk saya berapa kali, keluar masuk. Letih kata. Jadi saya jumpa satu kata-kata Syekh Mustafa As-Sibai rahimahullah ta'ala. Dia kata apa? Dia kata, aku menyebarkan kebaikan, benda yang benar yang aku tahu tu kepada masyarakat lebih baik daripada aku duduk berdebat sebulan dengan orang yang kerah kepala, tak ada faedah. Itu sebenarnya. Sekarang ni, saya nak nasihatkan kepada kita semua, yang kita jumpa, contohnya kelebihan puasa yang sahih, kan? Puasa hari Senin, puasa hari Khamis, puasa 3 hari sebulan, Ayyamul Bid, contohnya kita ambil hadis-hadis tersebut, kita sebarkan. Esok Isnin, puasa semua. Terus duduk kira lah Isnin tu dalam bulan Rajab ke, dalam bulan bulan Syawal ke, dalam bulan, kecuali bulan Ramadan, terus duduk sebar lah. Itu dia panggil lagwul kalam. Lagu maknanya sia-sia. Apa duk galak orang puasa hari Senin? Memang wajib kena puasa pada Ramadan. Itu dia panggil fiqhud dakwah. Cara kita nak berdakwah biar betul. Biar betul dengan cara. Jadi kerja kita hari ni perbanyakkan, habiskan masa kita, taupak kita habis dengan cara menyebarkan benda-benda yang kita tahu yang telah sabit daripada Nabi SAW dalam bab kelahi atau soal kelahi. Sebab yang kata sebulan mudah habis masa tak ada faedah. Orang tak akan dengar. Semua orang sudah ada mindanya tersendiri. Likulli qaumin masyrabahum, kata orang setiap dia sudah ada tempat sumber ambilan dia. Orang ambil ni dia tak akan ambil ni. Tak usah kira. Akhir kali buat grup debat, cerita orang, ustaz ni duk balas dengan dia hari-hari. Saya kata bila pula ayah saya bangun daripada kubur. Ya, kecuali kita bermazhab, Tok Wali ni boleh keluar dari kubur berlawan dengan kita, boleh juga. Allah nasallallahu salamah wal afiyah. Yang penting bagi kita, jagalah diri kita, jagalah lidah kita, jagalah tangan kita daripada duduk mengumpat, duduk mengeji orang, duduk mengutuk orang, sebab dia akan memberi pulangan yang merugikan kita, kerana pahala kita beri kepada dia. Kita benci ke orang tu. Ya, tapi bila kita kutuk dia, pahala kita pergi kat dia. Jadi kalau awak betul-betul benci ke dia, diam. Jangan duduk bincang dengan dia. Bila kita bincang, kita beri pahala ke dia. Jadi betul ke awak marah dengan dia? Ke awak sayang dengan dia? Kalau kita sayang dengan dia, cakap. Oh, saya nak cakap yang benar, tak payah. Contohnya, seorang ustaz buat statement yang pelik-pelik. Kita sudah ada ustaz kita yang telah buat kenyataan. Yang telah buat serangan balas, yang telah buat penjelasan dalam isu hindrah lah contohnya. Habis kita duduk kutuk sini, buat apa? Tak sampai pun ke dia. Dia tak baca pun Facebook kita, ke dia baca? Kita duduk balas sama kita yang dah ada lah 4-5 orang like kat bawah. Apa yang kita dapat? Kita beri pahala dengan dia. Itu merugikan. Rugi tak rugi? Nak beri pahala kepada orang yang kita marah? Tak nak. Tak nak, jangan bincang hal dia. Sebab itulah saya cukup tak selesa bila orang bincang. Orang tu orang ni, saya kata saya tak campur. Itu awak punya pasal. Sebab pahala saya nak. Saya tak nak bagi dengan orang. Itu realiti yang berlaku. Inilah tasawuf yang kita belajar. Bagaimana nak menjaga hati. Tuan-tuan, alhamdulillah. Tadi saya sudah khatam satu siri pengembaraan. Tajuk dia dia panggil apa? Kembar Iman. Tuan-tuan ambil dalam YouTube. Sudah lengkap Kembar Iman. InsyaAllah kita akan keluar dalam CD nanti. Boleh dengar dalam kereta. Kembar Iman ni mana satu
perbincangan tentang bagaimana nak menguatkan iman kita kepada Allah Ta'ala dan bagaimana ancaman yang boleh meruntuhkan iman. Jadi hari ini kita sudah masuk dalam satu program baru pula, tajuk dia Qalbun Salim. Qalbun Salim ni kita cuba nak buat satu pengembaraan bersama rehlah bagaimana 20 perkara kata ulama wajib kita kena menjaga hati kita, 20 sebab. InsyaAllah tuan-tuan ikuti di alam maya, selagi alam maya itu tidak perlu kepada permit yang ditawarkan. Sebab saya baca ada dalam Facebook, betul tak betul, agak tak betul lah. Dia kata ada satu tempat, dia kata orang negeri tu kalau nak share ustaz-ustaz yang dilarang ni tak boleh juga dalam Facebook pun. Jadi terpaksa Facebook kena daftar di Kuala Lumpur, di wilayah ni baru dapat, insya-Allah taala. Jadi wallahu alam, kita bincang banyak-banyak pun tak ada faedah. Yang faedahnya apabila kita boleh kawal diri kita, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.